Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang hadir menonton Hey Shadows Channel. Aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa korang bersama Hey Shadows Channel. Dan aku harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Alright? And kepada korang yang masih baru di channel aku ingin mengucapkan selamat datang ke Hey Shadows Channel di mana aku berkongsikan dengan korang kisah seram, misteri dan juga kisah-kisah yang berkaitan dengan sihir yang pernah berlaku kepada mereka yang kurang bernasib baik. So, pada malam ini aku akan berkongsikan dengan korang pengalaman yang dialami oleh Putra dan Anwar, di mana Anwar merupakan pekerja baru di Jabatan Perubatan Forensik atau bahasa mudahnya orang yang bertugas menguruskan mayat di bilik mayat. Haha, macam tu sekali. Alright. So, pengalaman ini merupakan satu pengalaman yang luar biasa bagi Anwar sebab Anwar selalu dengar kisah-kisah seram yang orang ceritakan berkenaan bilik mayat. Namun dia tak sangka pada minggu pertama dia kerja kat situ, dia dah terkena gangguan. Alright, so tanpa membuang masa lagi, jom kita pendengarkan kisah seram pada hari ini. Let's jom! Jabatan Perubatan Forensik atau bahasa mudahnya orang yang bertugas menguruskan mayat-mayat yang memerlukan penyiasatan atas punca kematian dan semuanya lah yang ada kaitan dengan mayat-mayat ni. So Putra, aku cerita pasal Putra dulu yang merupakan seorang petugas di bahagian mengurus mayat ni yang mempunyai pengalaman hampir 10 tahun. So Putra ni boleh dikatakan dah lali tengok mayat hampir setiap hari weh. Dan sepanjang pengalaman dia kerja dekat situ, dia tak pernah mengalami pengalaman yang menyeramkan atau apa benda macam itulah katanya. Malah bagi Putra, kerja dengan mayat ni lebih mudah dari kerja dengan orang yang hidup. Tapi yelah, fikir balik betul juga kan. So Putra ni bekerja di sebuah hospital di Kuala Lumpur dan hari Putra akan bermula macam biasalah, mengesahi mayat-mayat yang akan diuruskan bersama rakan-rakan setugasnya. Apa yang diorang kena buat, macam-macam lagi lah. Alright, so tempat di mana Putra bekerja ni, temperature bilik tersebut boleh dikatakan agak sejuk lah. Yelah, sebab kau kena handle semua mayat-mayat kan. Tak boleh lah suam-suam ke, panas-panas ke. Settle mat, lagi cepat lah proses perebutan. Yelah, proses perebutan. Yelah, betul lah tu, proses perebutan. Susah betul bila ada banyak ayat yang bersambung ni. Aku sampai tersasul-sasul mat. Aku minta maaf. So macam biasa, Putra akan membuat segala ops ataupun pemeriksaan untuk mengenal pasti punca kematian seseorang itu. So macam aku cakap tadi, Putra akan melakukan tugasnya seperti biasa. Tiada apa yang luar biasa pun. So kalau luar biasa pun mungkin sebab bilangan mayat yang lebih banyak daripada hari-hari biasa. So adalah satu hari ni di mana Putra dan rakan-rakan setugasnya pergi lunch break, okay? And ketika itu ada seorang pekerja baru yang baru sahaja join team tersebut. Dan dia ni boleh dikatakan jenis penakut. No, kau kerja forensik yang jaga mayat tapi penakut mat. Tapi yelah, itulah manusia kan. Benda-benda yang macam ni semua kadang-kadang adalah perasaan ataupun sifat-sifat takutnya. So Putra dan juga rakan-rakannya pun bawa lah budak baru ni pergi makan lunch. And nama staff baru ni ialah Anwar. Okay, so Anwar ni boleh dikatakan baru saja grad daripada U dan diambil bekerja dekat hospital tersebut. So standard lah bila lunch, macam-macam benda yang diorang sembang pasal pengalaman lah, apalah semua tu. Lalu si Anwar ni tanya soalan cepuk emas. So si Anwar ni tanyalah, korang yang kerja kat bilik mayat tu tak ada apa-apa yang menyeramkan ke? Kan budak-budak lain semua macam menyeramkan, macam mana tu? So Anwar pun cakap, alah macam gangguan-gangguan pelik ke, kan, senang cerita hantu lah, hantu. Yang lain pun, no, kau pun benda dia risau hantu rupanya. So salah seorang senior dia pun cakap, brother, macam ni lah memana kita pergi ni ada je hantu. Ni tengah makan ni pun ada je hantu yang kau tengah lepak. Kau tengah lepak kat tangan kau ke, kan, baring kat lantai ke, ada atas ceiling ke apa kan. Macam-macam lah. Plus dalam bilik mayat tu kau bayangkan apa?
mayat tiba-tiba bangun. Tak ada lah, okay? So, jangan risau. All is good, boy, kata senior ni kepada si Anwar. So, si Putra ni yang hanya terduduk, dia hanya senyum sipi-sipi je. Lalu Anwar pun tegur lah. Ni mesti ada benda pernah berlaku ni. Lalu Putra cakap, Anwar, satulah. Okay, satu je benda aku nak cakap. Bila bab kerja ni kita buat hal kita, okay, kita buat hal kita, lantak dia lah dia nak buat apa-apa. Sebab yang penting tugas kita, kita yang kena settlekan. Kau ingat apa? Majikan akan terima report kau, tiba-tiba kau tulis tak boleh teruskan penyiasatan sebab ada pontianak ke atau jembalang lain ke. Aish, kamu ni. Itulah layan sangat kisah seram kat YouTube tu. Tu ada YouTuber baru, Hey Shadows Channel tu pun. Cerita kisah seram. Dia ni tengah bakal kongsikan kisah seram kita ni. Tiba. So lepas lunch time tu, mereka pun sambunglah tugas mereka. Macam biasa, memasing busy dengan tugas masing-masing. So disebabkan Anwar masih baru lagi di tempat kerja tersebut, so dia hanya follow lah apa arahan yang diberikan oleh senior-senior dia. So seperti macam dia buat report ke, ataupun dia urus, dia kemas-kemas sini sikit ke, macam tu lah, kerja simple. So biasa-biasalah, lepas dah settle semua kerja, diorang pun pulang lah ke rumah masing-masing. Tapi kerja diorang ni kadang tak menentu. So diorang ni ibarat selalu on standby, berbila sahaja diorang akan dipanggil sekiranya ada kecemasan. Namun pada malam itu disebabkan berlaku satu kemalangan maut yang mengerikan dan Putra dipanggil untuk ke hospital, dan disebabkan hanya satu mayat saja yang akan dibawa ke bilik mayat tersebut, so Putra kenalah panggil seorang lagi rakan setugas untuk join dia. So si Putra pun fikirlah siapa dia nak panggil untuk join dia malam ni untuk bekerja kan. So last Putra pun membuat keputusan untuk memberi peluang kepada Anwar. Sebab apa? Dengan memanggil Anwar, bolehlah Anwar mendapat pengalaman bekerja pada lewat malam menguruskan mayat. So, jam pada waktu itu menunjukkan pukul 2 pagi. Keadaan hospital sunyi dan bahagian yang kecoh hanyalah kawasan emergency. So, bilik mayat ni selalunya terletak jauh sikit daripada entrance. So, apabila Putra dan Anwar tiba, kelihatan keluarga mangsa macam biasalah berada dalam keadaan sedih, menangis semua tu dekat pintu masuk bilik mayat tersebut. So Anwar pun menasihatkan ahli keluarga untuk pulang dahulu. Sebab apa? Anwar dan juga Putra harus membedah siasat untuk menyiasat kalau ada apa-apa yang berlaku kepada mangsa sewaktu memandu. Apabila ahli keluarga ni mendengar penjelasan daripada si Anwar ni, dorang pun kecoh lah kan. Sebab apa? Si Anwar ni tak membenarkan keluarga tersebut untuk tengoklah mayat, keadaan mayat. Namun Anwar hanya minta mereka bersabar dan cakap ini adalah satu proses dan diminta dilakukan sambil menunjukkan dokumen yang mengharuskan membedah siasat. So Putra dan juga Anwar pun masuklah ke dalam bilik mayat tersebut dan tutup pintu. So si Putra ni pun cakaplah dekat Anwar, macam mana yang seram? Manusia kat luar tu ke, atau tu mayat yang satu tu terbaring kat atas meja tu? So barulah time tu Anwar mula faham layan perangai manusia ni kadang-kadang memang memenatkan. Tapi itulah kehidupan. So seperti biasa Anwar dan juga Putra menyiapkan diri untuk melakukan pembedahan. So macam biasa, disebabkan Putra ni senior dekat situ, so Putra akan lead pembedahan tersebut kan, sambil tu mengarah Anwar apa yang dia kena buat sambil mengajar. So sambil membedah tu semua, si Anwar ni pun kenalah tulis report lah, ambil gambar lah. So macam-macam lah diorang buat ni. So macam aku, apa yang aku boleh bayangkan, dia sebiji macam kalau kau tengok CSI lah, kan cerita series polis tu kan, CSI bila buat bedah siasat ke apa semua, aku terbayangkan benda tu lah. So tengah si Putra dan juga Anwar ni bekerja, tengah buat siasatan and everything all, Putra pun bergurau lah dengan si Anwar ni. Lepas ni kita cari kedai burger ke apa, lapar. No, sempat fikir pasal makan weh. Kau bayangkan kau tengah buat operation ke apa semua benda kan, tengok dengan isi-isi manusia semua, boleh pula dia fikir pasal makan weh. Kalau aku tak lalu weh. Sebab tu lah aku bukan kerja dalam bidang forensik. So lepas tu Putra pun bagi tahulah si Anwar, ni aku nak tanya, kan keluarga mangsa tadi bising-bising semua kan? Anwar pun mengangguk lah kan. Kau sedar tak lepas kita masuk, beberapa minit kemudian semua senyap. So Anwar pun macam, itulah, tadi bukan main kecoh, tiba-tiba senyap. So Putra pun cakap, try kau pergi tengok luar, tengok ada orang kat luar. So Anwar pun pergilah nak tengok kan, membuka pintu dengan bagi ruangan kecil macam tu untuk intai kat luar. Dan kelihatan keluarga mangsa tadi still berada dekat situ. Tapi bezanya that kali ni
Diorang ni seolah-olah hanya duduk dekat situ tanpa berbuat apa-apa. So Anwar pun tanya si Putra, "Bang, keluarga mangsa ni mesti kat luar tapi diorang duduk kat situ je." So Putra hanya tersengih and cakap biarlah diorang tu, kadang diorang ni degil suruh balik tapi tak nak, tunggu sampai subuh macam tu baru nak balik. Dah lah, tak payah layan diorang tu, biarkan kita sambung kerja kita. So tengah mereka melakukan tugasnya, kedengaran ketukan di pintu. Anwar pun pandanglah Putra. Putra pun suruhlah si Anwar buka pintu. Anwar pun pergilah buka pintu dan bila buka, kelihatan seorang lelaki berdiri dekat depan pintu dan tanya pasal mayat yang sedang dibedah siasat. Anwar pun terangkanlah kita tak boleh bagi tahu apa-apa lagi sampailah kita selesai tugas kita. Lalu lelaki tersebut hanya mengangguk dan meninggalkan bilik mayat tersebut. Namun, apa yang pelik buat Anwar adalah keluarga yang tunggu dekat luar tadi tu dah tak ada. So Anwar pun fikir, okey lah, diorang dah balik, tak payah nak tunggu lama kat sini. Anwar pun tutup pintu seeloknya tutup dan Anwar nak pusing menghadap ke arah Putra tadi, menjerit si Anwar sebab apa? Putra tengah berdiri di belakangnya sambil tersenyum dan tanya, "Siapa tu?" So Anwar pun macam, "Lah bang, biadab sangat ni gurau macam ni kan, terkejut saya." Putra pun cakap, "Kamu ni nak terkejut buat apa? Aku je yang ada kat dalam bilik ni. Lainlah kalau mayat yang ada kat atas meja yang tempat kita operate tu, yang ada dekat belakang kau. Kau bayangkan." So Anwar pun macam, kamu ni nak bergurau pun." Putra hanya tergelak dan tanya balik, "So siapa tadi tu?" So Anwar pun cakap, "Mungkin ahli keluarga arwah kot, tanya pasal mayat tu." So Putra pun macam, "Ya ke keluarga dia? Wow, yakinnya kamu tu keluarga dia?" So Anwar macam, dia ni apa ke hell perangai macam ni kan? Yelah, siapa je nak tanya pasal mayat tu tengah-tengah malam ni? Hantu? Putra pun tergelak kan. So baguslah kamu ni Anwar, aku suka sikap kau. Macam ni lah yang kita nak. Okey, jom kita tinggal sikit lagi, lepas tu tugas kita settle. So sepanjang tugas tersebut, saat yang paling sukar adalah apabila mereka kena betulkan wajah mayat tersebut. Kerana disebabkan aksiden tu, boleh dikatakan muka mangsa hampir 70% hancur, right? So selepas dah selesai semua tu, mayat tersebut pun ditutup dan dimasukkan dalam satu peti sejuk macam tu tau, untuk tim yang satu lagi untuk mandikan mayat semualah. So Anwar pun kemaskinikan semua report-report dia dan bagi Putra cek sebelum nak hantar dekat ada office dia dekat situ lah. Alright. So lepas semua dah okey, si Putra dah cek report-report Anwar yang Anwar tulis tu, Anwar pun nak keluar lah, nak pergi hantar report tersebut. Lalu Putra pun panggil Anwar. Kejap. Aku pergi hantar lah, kau tunggu sini. Anwar macam, bang, biar betik bang, tak manis ni, saya seorang je kat sini. Putra pun, ya Allah kamu ni, aku pergi depan tu je, seberang tu je, tak jauh pun. Yang aku nak bagi report ni dekat nurse yang bertugas kat situ. So si Anwar ni pun cakap lah, tahu kat depan tu. Tapi terus si Putra potong, tak ada. Kau tunggu kat sini, tak ada apa-apa pun. So sebelum si Putra ni keluar daripada bilik mayat tersebut, si Putra ni berpesan dekat si Anwar, ni lagi satu, kalau ada sesiapa yang ketuk, jangan dibuka walau apa sekalipun. Anwar pun tanyalah, kenapa pula? Putra pun cakap, "Mat, kau dalam bilik mayat, datang orang tak kenal ke apa ke, pecah masuk kan dah satu hal." So Anwar pun fikir lah, apalah Mamat ni, nak curi apa je pun dalam ni, bilik mayat je pun. Lalu si Putra lepas dah pesan semua benda tu, dia pun keluarlah dari bilik mayat tersebut. Seeloknya Putra keluar, tiba-tiba Anwar terasa seolah-olah masa di dalam bilik tersebut jadi perlahan, macam tak bergerak macam tu tau. Macam mana tu aku pun tak tahu. Lebih kurang kau berada dalam bilik, contohnya nak seminit macam tu, punya lama lah. Macam tu lah Anwar fikir. So Anwar macam, kenapa pula aku rasa macam ni? And pada waktu yang sama, dia terasa sejuk pula kan. So Anwar ni pun fikir, aku tahu bilik ni sejuk, tapi tiba-tiba pula macam sejuk dia lebih pula. Dan dia fikir, ni Putra pergi lama pula. Apa hal ni? Padahal member baru je keluar tadi. So sambil menunggu, Anwar pun bacalah segala apa buku yang ada dalam bilik tersebut. Dan Anwar terdengar seperti suara orang yang bercakap.
macam meriah macam tu lah kan, datang daripada belakang bilik mayat tersebut. So Anwar pun fikir kot-kot staff hospital lain lepak kat situ ke apa kan. So Anwar pun malas lah nak layan. Dan beberapa minit kemudian, kedengaran orang ketuk di pintu bilik mayat tersebut. Anwar macam, sudah, siapalah, dandan aku seorang-seorang kat sini, dandan pula ada orang nak ketuk kan. Dia pun terfikir, kenapa jadi ke aku, kenapa aku kan, kenapa tidak, macam itulah. So Anwar pun hanya buat bodoh je, malah nak layan. Namun ketukan makin kuat dan kedengaran suara orang yang memanggil. Anwar, akulah Putra, buka ah. Anwar macam, biar betul. Kad kau mana? Jerit Anwar dalam bilik tersebut lah. So Putra pun cakap, aku tak tahu lah mana kad aku hilang. Aku cari tadi tak jumpa lah. Buka ah. Anwar macam, biar betik dia ni. Anwar pun geraklah ke arah pintu tersebut dan bukalah pintu dengan perlahan. And yes, memang Putra yang sedang berdiri dekat situ. Terus Anwar berasa lega. Lah, memang betul kau. Ingat siapa tadi kan? Macam mana kad kau boleh hilang? Lalu Putra pun masuk. Anwar macam, senyap pula dia ni. So Putra pun terus pergi ke peti mayat dan berdiri dekat depan pintu di mana mereka menyimpan mayat tersebut. So Anwar pun macam pelik lah. Apa benda si Putra ni buat benda pelik-pelik ni? So Anwar pun tegur lah. Bang, buat apa tu? Tak manis gurau macam ni. Lalu Putra pun balas, tak gurau pun, aku tengah cari sesuatu. Anwar pun macam, okey lah, lantak kau lah. So Anwar pun tanyalah, ni nak pukul berapa nak balik ni? So Putra pun balas lah, kejap lagi kita balik lah, aku kan tengah cari barang ni. So Anwar pun macam, okey lah, lantak kau kan, macam tu. So lepas beberapa minit macam tu, kelihatan Putra berjalan ke arah pintu keluar. Dan tiba-tiba Anwar terasa meremang tak pasal-pasal tau. So si Anwar ni pun jerit lah kat Putra, bang, ke mana tu? Putra hanya balas, aku nak jumpa keluarga dekat luar ni, diorang still dekat situ. So Anwar macam, mana ada? Kan tadi aku cakap diorang semua dah balik. Dan Putra cakap, kau tak dengar ke diorang dah balik kat hospital ni balik? Anwar dah rasa pelik lah time tu kan. Dan Anwar fikir balik boleh jadi bunyi bisik-bisik tadi kot, tu keluarga yang datang tadi kot. Fikir si Anwar ni. And seeloknya Putra keluar daripada bilik tersebut, Anwar terbau kemian, bau kemian yang kuat gila tau. And time tu Anwar macam, sudah, apa benda lah sial, tiba-tiba bau kemian. Anwar time tu dah resah dah kan. Dia pun nak keluar daripada bilik tu. Elok dia menghala ke arah pintu. Tiba-tiba pintu yang dia nak keluar tu dibuka dan nampak Putra masuk. Dan Putra pun, nak ke mana kamu? Anwar pandang Putra dan nampak Putra pegang kad pintu masuk. Anwar terus macam, dah jumpa dah kad. Dan Putra macam, kad ni selalu dengan aku lah. Anwar pun cakap, bang, tadi baru abang masuk kata kad hilang. Dan Putra time tu dah pelik lah. Dia pun fikir, masuk? Bila aku masuk? Aku baru balik jumpa nurse yang bertugas. Ni baru nak masuk ni. So Anwar pun balas balik, bang, jangan main macam ni bang, kasar sangat permainan ni. Putra macam lagi pelik dengan statement si Anwar ni. Putra pun tanya, jap. Kau ni dah kenapa? Aku baru masuk dalam bilik mayat ni. Bila masa pula aku ada balik kat sini tadi? Anwar pun cakap, bang, tadi abang baru masuk sini bang, ketuk pintu, kata kad dah hilang. Lepas tu duduk dekat peti mayat tu, entah apa dicari. Lepas tu abang keluar kata nak cakap dengan keluarga kat luar. Putra time tu hanya berdiam dan cakap, Anwar, macam ni lah, kau simpan semua barang kau. Anwar pun dah rasa pelik lah. Kenapa ni? Apa hal ni? Dan Putra pun cakap, tak, kau pergi simpan barang kau, aku nak ambil barang aku, kita keluar, kita caw. So Anwar pun okey lah, fine lah, dengar. Dia pun simpan barang-barang dia. And mereka berdua pun keluar daripada bilik mayat tersebut. Lalu Putra cakap, kau tengok kat luar ni, ada sesiapa ke tak? Anwar cakap, bang, tadi saya dengar diorang bang. So Putra pun cakap, jom kita pergi kedai mamak kan, kat depan tu, and nanti kita sembang. So lalu mereka pun pergilah kat kedai mamak tersebut. So sesampainya mereka dekat kedai mamak tersebut, mereka pun duduk order minuman. Dan Anwar pada waktu itu dah berasa kurang selesa. And kemudian Putra pun tanyalah, cuba kau cerita kat aku, right? Cerita dari time aku keluar tadi, apa yang dah berlaku. Lalu Anwar pun ceritalah dari waktu Putra keluar sampailah Putra balik ke bilik mayat tersebut. Putra hanya pandang ke Anwar dan mengangguk dan macam muka serius macam tu lah. Lalu Putra pun bersuara, macam ni lah, okay Anwar, ada sebab kenapa kita orang tak sebut pasal benda yang berkaitan dengan hantu dekat bilik tu. Sebab nak elak budak-budak baru macam kau ni rasa takut. Tapi hakikatnya apa yang kau alami, apa yang kau nampak, itu semua gangguan standard bila time-time macam ni. Aku dah biasa dah dengan gangguan-gangguan tu. Sebab tu aku anggap macam tak ada apa-apa.
Samalah dengan senior-senior kau yang lain yang pernah bekerja malam, dah pernah mengalami insiden-insiden tersebut. Putra pun cakap, selalunya gangguan-gangguan tersebut yang dialami hanyalah gangguan biasa. Bukan gangguan-gangguan yang jenis perdajalkan orang ke apa. Tapi gangguan yang tersebut yang dialami oleh Anwar, dia suka menyerupai. Lalu Putra pun terang kat Anwar, kau ingat tak time kita sampai yang aku cakap ada ahli keluarga yang tunggu kat luar? Putra cakap, time kita sampai dekat bilik mayat tersebut, aku nampak kau tengah bercakap dengan sesuatu. Tapi pada hakikatnya, Putra tak nampak siapa-siapa pun dekat situ. Dan Anwar macam, tak mungkin bang. Abang tak nampak keluarga ramai tadi. Saya tengah terangkan dekat diorang kena tunggulah proses kita selesai berdasiasat and everything all. Lalu Putra pun cakap, tak ada kan, itu kau seorang je yang nampak. Aku tak nampak apa-apa. Dan Anwar pun macam, bang, jangan gurau je ni bang, tak manis. Dan Putra pun cakap, kenapa aku nak gurau dengan kau time malam-malam je ni? Bila kita ada tugas yang kena selesaikan. Bagi aku tak perlu aku nak gurau dengan kau benda-benda je ni. Dan Anwar time tu dah rasa lain macam lah. So lepas diorang berdua dah masuk, time tu kan ada satu momen yang Putra suruh cakap, tengok dekat luar apa yang ahli keluarga tu tengah buat semua benda tu kan. And bila Anwar pergi nak mengintai kat luar tu, time tu lah si Putra cakap, time aku suruh kau pergi kat luar tu sebab apa? Bila kau cakap kau bercakap dengan keluarga tersebut, aku dah tahu dah sebenarnya kau tak cakap dengan siapa-siapa. And then kau bagi tahu aku yang diorang hanya duduk dekat situ tak buat apa-apa kan. Dan Anwar pun mengangguk lah. Sebab apa? Apa yang dialami oleh si Anwar ni hanyalah bayangan apa yang makhluk tadi nak tunjukkan dekat si Anwar ni. Lebih kurang macam tu lah. So Anwar pun dah jam lah. So Anwar tanyalah Putra, so kira apa yang aku nampak tadi tak ada keluarga, tak ada apa lah. And Putra pun cakap, tak ada keluarga, tak ada siapa-siapa pun dekat luar. Engkau seorang je yang syok sendiri. Kononnya fikir ada keluarga dekat luar. Dan Anwar tanyalah si Putra, macam mana pula dengan laki yang tadi datang tu, yang ketuk pintu, kau yang suruh aku buka pintu? And time tu lah Putra cakap, yes, ketukan pintu tu aku dah selalu dengar. Dia especially dekat time pukul 3, pukul 4 macam tu, dia akan ketuk pintu tersebut. Sebab itulah time aku keluar nak hantar report, aku bagi tahu kau, sekiranya engkau dengar bunyi ketukan pintu, jangan dibuka. Sebab apa? Makhluk tersebut ataupun apa-apa benda yang menyerupai ni, alright, jembalang ke apa semua, dia suka mengganggu dari segi ketuk pintu. Lepas tu bila kau buka, kau akan nampak seolah-olah ada orang yang dekat situ. Kau pun bercakap macam, yelah, bercakap-sakan macam tu. Kononnya tu manusia, padahal itu bukan manusia. Dan si Anwar ni pun tanyalah Putra, tu tadi tu time yang kau keluar pergi hantar report tu, yang aku bagi masuk tu siapa? Dia Anwar bercakap, aku dah cakap dengan kau, jangan buka pintu kalau ada siapa-siapa ketuk. Tapi yelah, benda nak jadi kan. Benda yang kau dah bagi masuk tu adalah makhluk tu lah. Dia memang suka mengganggu macam tu. So apa yang kau nampak, dia macam kau cakap tadi lah, dia akan berdiri dekat peti mayat tu lah, tunggu kat situ mencari sesuatu. Yang mana dulu, yang mana senior-senior yang pernah bekerja, termasuklah aku sekali, pernah alami pengalaman tersebut. Di mana kita orang buka pintu dan adalah seseorang yang kita kenal kan, siapa-siapa yang kita kenal akan masuk dan dia just akan berjalan-jalan dekat dalam tu. Tapi dia tak adalah buat gangguan pelik-pelik ke apa. And time tu Anwar muka dah pucat gila lah. Dia kata, bang, tak manis bang. Lalu si Putra pun cakap, tak apa, jangan risau, benda macam ni memang akan berlaku. Sebab yelah kita dekat hospital lah apa semua. Tapi dia bukanlah gangguan-gangguan teruk. Dia standard lah gangguan biasa. Dia hanya menyerupai dan ganggu macam tu je. Tapi still Anwar cakap, tapi kalau ia pun bagi tahulah awal-awal, tak manis bang, saya seorang-seorang kat situ. So end up Anwar dan juga Putra pun dah selesai malam tu kerja diorang. Macam biasalah, pengalaman yang menyeramkan yang berlaku ni kepada mereka yang tak biasa memang akan settle lah, demam kan. Which apa yang terjadi dekat si Anwar ni, keesokan harinya si Anwar ni demam. Dia bagi tahu lah Putra yang dia demam, tak dapat masuk kerja. Si Putra ni pula gelak je lah, sebab dia dah tahu benda-benda macam ni tak semua orang boleh handle kan. Betul lah, okay? Siapa yang tak biasa memang akan flat out lah kan. Tapi nasib baik lepas insiden tersebut, Anwar tak adalah resign ke apa. Dia teruskan tugas dia bekerja dekat situ. And yes, memang ada beberapa kali ataupun beberapa insiden di mana dia alami perkara yang sama. Dia akan nampak seperti ada orang dekat situ, ataupun ada gangguan-gangguan seperti bunyi ketukan lah, bunyi orang berbisik lah, apalah semua tu. Tapi bagi Anwar, lepas dah lama kerja kat situ, dia dah macam dah lali dengan benda tu. Dia hanya anggap itu hanyalah gangguan biasa dan dia hanya melakukan tugas dia macam biasalah. Tak ada nak terfikir pun pasal hantu ke apa. Alright?
Alright gang, so aku harap korang semua terhibur dengan kisah yang aku kongsikan dengan korang. Bro, memang dahsyat lah. Memang pengalaman si Anwar ni kerja dekat bilik mayat tu kan, tak manis lah, kesian dia kan. Putra pun dia pun bagi tahulah dia benda-benda macam ni boleh terjadi. Tapi tak, Putra hanya duduk macam aku cakap dia awal cerita tadi lah. Putra duduk senyum sipi-sipi macam tu kan, bukan nak bagi tahu benda betul. Tapi yelah, kadang-kadang ada betul juga apa yang Putra cakap. Kalau dia bagi tahu ada benda-benda pelik seperti gangguan ke hantu ke apa kan, orang yang baru bekerja kat situ memang nak risau lah kan. So nasib baiklah Anwar end up terus bekerja kat situ, and Alhamdulillah, biasalah kerja standard kan. Kita sebenarnya kalau kita kerja kat mana-mana pun benda yang sama pun terjadi juga. Tak kisahlah kau kerja kat office sekalipun, okay, ada je gangguan-gangguan dia. Aku yang kerja kat office pun pernah mengalami insiden tersebut, especially seperti kedengaran orang menaik lah tiba-tiba, ada orang print benda lah, padahal office tu pukul 1-2 pagi bukan ada orang pun. Kadang-kadang kau redah lah koridor je, kau just buat kerja kau, and lantak lah dia nak buat apa sekalipun. Nak hancurkan komputer tu pun lantak dia lah, at least tak ada kerja nak buat. Right? Okay, so macam biasa, sekiranya korang enjoy ataupun sekiranya korang terhibur dengan kisah yang aku kongsikan dengan korang pada hari ini, korang boleh tekan butang like yang ada di bawah. And juga kepada korang yang masih belum subscribe ke channel aku, which aku tak tahu kenapa, korang bolehlah tekan butang subscribe di bawah, diikuti dengan bell notification supaya mana-mana video yang aku uploadkan korang akan diberitahu terlebih awal. So, seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di konten yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.